Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Apa khabar? Teacher harap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Begitu juga dengan teacher, alhamdulillah. Pada hari ini, teacher akan sambung pembelajaran matematik tahun 6 bagi tajuk wang. Teacher akan fokus pada subtopik diskaun. Okey, ataupun potongan harga. Okey, pada hari ini kemahiran yang akan kita capai ialah iaitu 5.12 menyelesaikan masalah harian yang melibatkan diskaun. Okey, dalam menyelesaikan masalah, teacher ada mengenalkan satu kaedah iaitu kaedah 4B. Okey, B yang pertama, okey, kita perlu baca dan fahamkan cerita tersebut. Okey, cerita masalah tersebut. Okey, sekiranya kita tak faham lagi cerita tersebut, baca berulang kali dan gariskan. Okey, supaya kita dapat memahami apakah masalah yang ingin diberikan kepada kita. Okey, kemudian B yang kedua ialah kita bulatkan kata kunci yang ada dalam soalan tersebut ataupun masalah itu. Okey, kalau tajuk diskaun, pastinya kata kuncinya ialah diskaun. Okey, B yang ketiga ialah kita bina ayat matematik. Okey, untuk membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Okey, daripada cerita kita dah bulat kata kunci, kita dah tahu operasi apa yang terlibat, kita bina kata kunci. Kemudian B yang keempat, okey, kita selesaikan, kita buat untuk mendapatkan jawapan. Okey, boleh ya murid-murid? Ingat ini kaedah 4B. Okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat senario ini, gambar ini. Selalunya senario ini berada di pasaraya. Okey, pasaraya ataupun shopping kompleks, okey, yang menawarkan diskaun, okey, sewaktu perayaan. Okey, selalunya shopping kompleks menawarkan diskaun untuk menarik pelanggan. Okey, bila kita lihat diskaun yang diberi, okey, kebanyakannya adalah dalam bentuk peratus. Maksudnya diskaun ini melibatkan tajuk peratus. Okey. Okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat contoh 1. Okey, sebelum kita baca soalan, kita tengok dulu apakah yang diberi pada gambar rajah ini. Okey, dia bagi gambar rajah sofa. Okey, kemudian dia tulis kat situ, dia bagi diskaun 20%. Okey, kemudian baru kita baca soalan. Gambar di atas menunjukkan sebuah sofa yang berharga RM350. Hitung harga diskaun bagi sofa tersebut. Okey, baca dan faham. Okey, cerita dia mengenai sofa, harga sofa itu ialah 350. Kemudian sofa itu diberi diskaun 20%. Okey, soalannya minta ialah harga diskaun yang diberi untuk sofa tersebut. Okey, so kita dah baca, kemudian kita pergi pada B yang kedua ialah bulat kata kunci. Okey, bulat kata kunci, di mana kata kuncinya? Okey, di sini teacher kata tadi kata kuncinya ialah diskaun. Maksudnya kita kena cari ialah harga diskaun. Maksudnya dia nakkan berapakah harga diskaun 20% ini. Okey, so kita teruskan dengan B yang ketiga iaitu kita kena bina ayat matematik. Okey, kita tahu diskaun, kita tengok pada gambar rajah, diskaun yang diberi ialah 20%. Okey, so kita tulis 20%. Okey, 20% ini diberi daripada harga sofa. Okey, dalam cerita itu harga sofanya ialah RM350. Okey, ini dia punya
gambaran daripada cerita tersebut. Kemudian daripada sini kita tukarkan kepada ayat matematik. Okey, 20% tukarkan kepada pecahan. So bila kita tukar pada pecahan, kita akan dapat 20%. Okey, daripada adalah kata kunci bagi operasi darab 350. Okey. Kemudian kita boleh masukkan sifar. Okey, sifar mesti dimasukkan atas dan bawah Okey, yang bawah satu dengan yang atas. Kemudian ada lagi satu kita masukkan dengan yang atas. Kemudian akhirnya yang tinggal ialah 2 darab RM35 bahagi dengan 1. So, bagi 1 ni, apa-apa bagi 1 jawapannya sama. Jadi, 2 darab RM35, kita akan dapat RM70. Okey, RM70 bagi 1 pun dapat RM70. Maka, harga diskaun bagi sofa tersebut ialah RM70. Okey, inilah jawapan dia. Okey, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Okey, contoh ini kita buat sama-sama. Okey, contoh yang kedua. Okey, yang pertama tadi ingat teacher kata baca. Okey, baca. Gambar di atas menunjukkan sebuah beg yang berharga RM70. Hitung harga diskaun bagi beg tersebut. Okey, kita tengok gambar rajah. Okey, diberi gambar rajah beg dan juga diskaun. Okey, diskaun yang diberi ialah 40%. Okey, jadi kita dah tahu beg itu diskaun yang diberi ialah 40%. Okey, kemudian kita pergi pada B yang kedua, bulatkan kata kunci. Okey, kata kuncinya ialah di mana? Di sini. Okey, harga diskaun. Okey, so dia nak juga harga diskaun berapakah 40% ini. Okey, jadi kita buat pengiraan. Okey, kita nak buat pengiraan, kita buat ayat matematik dulu. Okey, lebih mudah kita ambil kat sini ialah 40%. Okey, 40% daripada harga beg. Okey, harga beg tersebut ialah RM70. Okey, daripada RM70. Okey, kemudian daripada sini kita tukar kepada ayat matematik. 40% ini tukar pada pecahan, kita akan dapat kepada 40%. Okey, daripada adalah menunjukkan operasi darab. Kemudian daripada RM70. Okey, jadi kita boleh masukkan sifar. Okey, masukkan sifar. Dan akhir sekali yang tinggal ialah 4 darab RM7 bahagi 1. So, 4 darab RM7 ialah RM28 bagi 1. Tetaplah jawapannya RM28. Maka diskaun 40% itu ialah RM28. Okey, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang ketiga, kita lihat gambar rajah yang diberi ialah sebuah peti sejuk dan mendapat diskaun sebanyak 10%. Baca soalannya, gambar di atas menunjukkan sebuah peti sejuk yang berharga RM1,500. Hitung harga selepas diskaun bagi peti sejuk tersebut. Okey, dia nak harga selepas diskaun. Maksudnya, berapakah harga setelah diberi potongan 10%. Jadi, kata kuncinya di sini ialah harga selepas diskaun. Okey, kemudian kita nak bina ayat matematiknya. Okey, teacher bagi satu langkah kerja yang agak mudah sikit. Okey, kita kira dulu peratus selepas diskaun. Okey,
harga asal mestilah 100%. Okey, kita tolakkan diskaun yang diberi ialah 10%. Jadi, potongan harganya ataupun potongan diskaun yang diberi tolak dengan harga. Okey, 100% tolak 10%, kita akan dapat 90%. Inilah peratus yang perlu dia bayar ataupun peratus selepas diskaun. Okey, daripada harga peti tersebut ialah RM1,500. Okey, kemudian kita buat ayat matematik. Tukarkan peratus ini kepada pecahan. 90% darab 1,500. Okey, kita boleh masukkan sifar. So, akhir sekali kita akan tinggal 90 darab 15 bahagi 1. Okey, so kita buat pendarapan 15 darab 90. Okey, sifar 5 darab 9, 45, 4, 1 darab 9, 9, campur 4, 13. Okey, jadi harga selepas diskaun ialah 1,350. Okey, kalau kita bahagi dengan 1 pun kita akan dapat 1,350. Okey, itulah harga selepas diskaun. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Okey, diberi gambar sebuah katil yang mendapat diskaun 25%. Okey, kita baca soalannya. Gambar di atas menunjukkan sebuah katil yang berharga RM700. Hitung harga selepas diskaun bagi katil tersebut. Okey, kata kuncinya ialah harga selepas diskaun. Dia nak tengok berapa yang kita perlu bayar setelah diberi potongan harga. So, kita kira dulu peratus selepas tolak diskaun. Okey, 100% tolak 25%. So, yang tinggal adalah 75%. Ini adalah peratus selepas diskaun. So, daripada harga katil tersebut ialah RM700. Okey, so kita tukarkan kepada pecahan. Kita nak selesaikan untuk B yang keempat. Okey, 75% daripada RM700. Okey, so kita masukkan sifar. Yang tinggal hanyalah 75 darab 7 bahagi 1. So, kita boleh buat pendarapan kat sini. RM7 darab 75. Okey. Sekejap. Okey, so yang tinggal hanyalah RM75 darab 7 bahagi 1. So, kita buat bahagi panjang di sini. Okey, darab RM7. Okey, 5 darab 7, 35, 3, 7 darab 7, 49, tambah 3, 52. Okey. Maka jawapannya harga selepas diskaun ialah RM525. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pada latihan. Okey, teacher harap dengan penerangan teacher tadi murid-murid dapat menguasai cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan diskaun. Okey, ini ada beberapa soalan mudah. Ini belum masuk ke aras yang lebih tinggi.
Okey, so kita lihat latihan 1. Okey, gambar di atas menunjukkan sehelai kemeja yang berharga RM150. Hitung harga diskaun bagi kemeja tersebut. Gunakan teknik atau kaedah yang teacher telah ajarkan tadi untuk selesaikan latihan-latihan yang teacher berikan ini. Okey, ini adalah latihan 1. Latihan 2. Latihan 3 dan latihan 4. Okey, kesemua sekali ada 4 soalan. Okey. Okey, jadi teacher harap dengan penerangan teacher bagikan tadi, okey, murid-murid dapat menguasai tajuk pada hari ini dengan baik. Okey. Gunakan apa yang kita telah pelajari sebelum ini supaya membantu murid-murid menjawab soalan melibatkan diskaun. Okey. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih teacher ucapkan pada semua yang menonton sesi pembelajaran teacher pada hari ini. Teacher harap ianya dapat memberi manfaat pada semua dan boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Okey. Okey, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel teacher untuk dapatkan lagi kaedah-kaedah, tips-tips dan teknik-teknik yang mudah untuk menyelesaikan soalan matematik. Okey, Super Math, easy and best. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.